Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda kenyataan Peguam Najib Razak memperjelaskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dalam isu addendum. Jadi bertambahlah pahala Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Kerana kita nampak ya bagaimana setiap hari Perdana Menteri kita dapat ya ataupun difitnah, dikeji, bermacam-macam lagi lah panggilan. Sehinggalah pada hari kemarin ada seorang ahli Dewan Undangan Negeri PAS ya di Dun Melur membuat satu kenyataan yang begitu menjijikkan, menfitnah Perdana Menteri kita. Tapi hari ini Perdana Menteri kita tetap cool dan santai melayan segala keletah ya daripada walaun-walaun tit. Jadi inilah yang membuatkan pahala kepada Perdana Menteri kita yang difitnah, malah ada yang mahu Datuk Seri Perdana Menteri kita ini dihukum bunuh dan dihukum mati dan sebagainya. Ya, tapi relax ya Perdana Menteri. Jadi apapun sahabat semua, kita abaikan segala kebodohan, kebangangan ya pihak pembangkang ataupun walaun-walaun tit, sitro-sitro pembangkang ini. Ayo kita lihat dan tonton sendiri video ini yang menyatakan bahawa Peguam Najib ini memperjelaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dalam urusan ataupun tiada kena mengena dalam urusan addendum ini. Jadi ayo kita lihat dan tonton video ini. In fact, we have proven here, somebody is hiding the addendum order quite clearly, because until today we haven't seen the official addendum order that Sultan of Pahang signed and provided to the board and to the secretariat at the Istana. Because mind you, 29 was his virtually last day. On the 30th, he travelled back to Pahang, escorted by Tengku Zafur. So he addressed the addendum to the former AG, Datuk Teraruddin, who is now Tanzi Teraruddin. So what happened? What did the former AG do with the addendum? Okay. Given that Teraruddin is now the federal court judge, should he resign? Let this happen during his time. Will you file this? If he is involved, let's be fair to him because nobody has hurt him. If he is involved in not enforcing it, I think he should resign. But if he's involved, well, he may not be involved. I don't know. Maybe somebody else who never gave it to him. We don't know. Okay? But somebody is a rascal, or maybe more than one. Well, the Prime Minister did say that the trials and some of the things that went on were all done in a hurry. True. The Prime Minister was right. In fact, I think the Prime Minister was very kind to say and recognize that the trials involving 1MDB, SRC and a few others, including Datuk Sri Zahid, was done in a hurry, and I think I can add the phrase, purely to do vengeance rather than to get justice. Okey. Jadi kau nampak tak Ini video satu. Tengok Tan Sri Syafiq kata apa. Video kedua dia kata apa. Video ketiga tadi nampak tak? Benar Perdana Menteri tak ada terlibat. Nampak tak? Korang baca betul-betul ni. Korang baca betul-betul ni. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak dan dengar sendiri penjelasan daripada Peguam kepada Najib Razak ini bahawa Datuk Seri Perdana Menteri kita tidak terlibat ataupun tiada kena mengena dengan isu addendum ini. Jadi kenapa pihak pembangkang meroyan? Kenapa lebay-lebay ahli-ahli parlimen PAS dan Bersatu meroyan? Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sembunyikan addendum ini. Betapa sembrononya mereka menuduh. Dan sehingga ada yang membuat kenyataan kononnya
Datuk Seri Anwar Ibrahim sembunyikan, kerana itu patut dihukum mati oleh Cikgu BAD ini, sahabat semua. Satu perkara yang amat-amat merisaukan kita. Mereka ini membina persepsi, menuduh Perdana Menteri kita dengan pelbagai tuduhan. Walaupun apa yang mereka katakan itu tidak ada bukti, tiada kesahihan dan boleh dikatakan sebagai fitnah semata-mata untuk memburukkan Perdana Menteri kita. Alright, so kita teruskan dengan perkongsian seterusnya. Kita habis ya, kita malas juga mau ikut politik-politik sempit, politik-politik hasutan, fitnah daripada pihak pembangkang ini. Jadi saya ingin memberikan sedikit perkembangan kenyataan daripada Perdana Menteri kita pada hari terakhir beliau berada di UAE, Emirat Arab Bersatu. Jadi Datuk Seri menyatakan bahawa Malaysia perlu transformasi digital, tumpuan blockchain dan juga mata wang kripto. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri. Jadi apakah yang dimaksudkannya? Mari kita lihat. Jadi kata Datuk Seri, Malaysia perlu melakukan transformasi digital dalam aspek ekonomi dan kewangan dengan menumpukan kepada perkara seperti blockchain dan mata wang kripto supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan terkini era digitalisasi, kata Perdana Menteri. Bercakap kepada wartawan Malaysia dalam sidang media pada akhir lawatan beliau ke Emirat Arab Bersatu Selasa lalu, beliau berkata transformasi digital bukan sekadar pusat data dan kecerdasan buatan AI, bukan kepintaran palsu ya yang Sanusi katakan. Jadi kita berdepan dengan beberapa tuntutan dan perubahan. Kita kena tinggalkan model perniagaan dan perdagangan lama dan tidak lagi terikat dengan sistem kewangan lapuk dan lama. Tumpu kepada dasar digital baharu seperti fintech, teknologi kewangan, kata Anwar yang juga Menteri Kewangan. Beliau turut mencadangkan supaya semua agensi berkaitan seperti Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Perbendaharaan dan Bank Negara meneliti bidang itu supaya Malaysia tidak ketinggalan dan pada masa yang sama mengawalnya bagi melindungi kepentingan rakyat. Ini inovasi yang akan merombak semula dunia kewangan. Jangan kita terpaksa lakukan selepas orang lain lakukan. UAE katanya sudah ke depan dalam bidang ini dan boleh bekerjasama rapat dengan Malaysia. Kita tak boleh mula dari awal. Kita perlu belajar dari pengalaman pihak lain, katanya. Wow, itu antara gesaan dan seruan ya daripada Perdana Menteri kita yang sentiasa memandang ke hadapan, sahabat semua, untuk memberikan negara kita ini berkembang mengikut aliran masa. Jangan terpinggir, jangan ketinggalan bas. Orang kampung cakap ya, orang kampung, orang biasa-biasa cakap, jangan ketinggalan bas. Orang lain sudah ke depan, kamu masih terkejar-kejar bas yang sudah berjalan itu. Jadi kita tidak mau menjadi seperti itu. Kita mau menjadi seiring dengan zaman. Seperti mana yang kita lihat, ini pandangan saya lah ya. Ramai orang dahulu-dahulunya kenapa mereka ketinggalan, contohnya seperti pemandu taksi, dan kenapa ada Grab ya, dan kenapa ramai yang mengambil Grab ataupun lain-lain perkhidmatan transport. Jadi poinnya di sini adalah ya, untuk taksi saya pada pandangan saya harus ya upgrade ya mereka punya servis ya, seperti mana yang dilakukan oleh Grab, oleh Maxim dan banyak lagi ya servis-servis transport yang lain. Jangan ketinggalan. Jika ketinggalan, Anda akan sentiasa ke belakang. Ya, yang lain akan sentiasa maju ke depan. Ya, dengan begitu pantas sekali. Dunia moden ini banyak cabaran. Jadi untuk kita berlawan dengan cabaran itu, kita harus seiringan ya dengan perkara-perkara baru supaya kita tidak ketinggalan. Jadi contohnya juga AI, ya Datuk Seri juga menggesa supaya bank, negara, perbankan dan sebagainya supaya terus mengejar dan melakukan perkara yang sama. Seperti mana yang beliau nyatakan bahwa Emirat Arab Bersatu kini berada di hadapan negara kita. Jadi kerjasama itu adalah penting ya untuk saling belajar di antara satu sama lain. Jadi saya setuju dengan pandangan itu. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada tanya selera. Maaf, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.